Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauqi bin Muhammad Rozi. Nombor kad matrik saya ialah 2021 841782 dan saya daripada kumpulan RAT 110-2B. Dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk kertas kajian saya, iaitu kajian mengenai isu-isu semasa yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional. Baiklah, saya akan teruskan ke bahagian saya, iaitu pengenalan. Baik, untuk pengenalan, saya menceritakan tentang Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan masyarakatnya yang mempunyai pelbagai bahasa, budaya dan warna kulit, dan juga dikenali oleh satu dunia. Negara Malaysia juga mempunyai banyak adat resam dan juga kepercayaan yang sangat berbeza mengikut kaum-kaum yang tersendiri. Oleh itu, ini menjadi cabaran kepada masyarakat dan juga negara Malaysia itu sendiri untuk memperkukuhkan kesepaduan nasional ataupun sosial pada hari ini. Mengurus komuniti bukanlah tugas yang mudah kerana ia memerlukan pelbagai pendekatan dan juga cara yang berkesan agar seluruh masyarakat yang berbeza fahaman, politik dan juga adat yang tersendiri supaya bersatu untuk mencapai keharmonian negara. Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran untuk meningkatkan kesepaduan sosial dalam masyarakat. Kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan hyper masyarakat ataupun kesedaran, termasuklah dari aspek perkauman, agama, budaya, sosioekonomi, politik dan pendidikan. Untuk pengetahuan semua, kepelbagaian bukan sahaja berlaku di negara-negara barat seperti Amerika Syarikat. Malah, Malaysia, Indonesia dan Thailand juga tidak terlepas daripada masalah ini. Oleh itu, kami telah menyediakan satu buah kertas kerja yang menunjukkan statistik ataupun respon ataupun tindak balas yang menunjukkan kesan-kesan untuk meningkatkan kesepaduan nasional di dalam negara Malaysia. Dengan itu, saya silakan Muhammad Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz. Nama saya Muhammad Adam Yusof bin Muhammad Kamarudin. Saya dari kelas RAT 1102B. My student ID is 2021-65082. Hari ini saya akan membincangkan dan mengupas sedikit sebanyak tentang objektif kajian dan faktor-faktor yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional. Objektif kajian untuk kertas kerja lapangan kami ialah untuk merungkai isu-isu semasa yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional yang untuk dibincangkan secara umum. Kedua, mengelakkan dan mengurangkan isu-isu semasa yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional. Untuk kajian literatur pula, terdapat beberapa faktor dan cara-cara menyelesaikan masalah ini. Antara faktor-faktor yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional ialah kurang kesedaran, fahaman politik dan agama kebudayaan. Untuk faktor kurang kesedaran, kehadiran mata pelajaran civic di sekolah hanyalah sia-sia. Ini kerana mata pelajaran civic itu dianggap hanyalah sekadar mengisi masa lapang di dalam jadual sekolah. Murid-murid akan tidak mengambil endah sama sekali tentang mata pelajaran civic ini tersebut. Pada pengetahuan saya, mata pelajaran civic ini bagus untuk student, untuk para pelajar. Ia kerana sedikit sebanyak memupuk semangat nilai murni di dalam diri masyarakat dan murid-murid. Tanpa kehadiran mata pelajaran civic ini, terdapat pelbagai masalah dan kes yang akan berlaku di sekolah. Antaranya bergaduh, memunting kelas dan menghisap rokok di dalam sekolah.
Ini juga akan memberi sedikit sebanyak merisaukan golongan ibu bapa yang mengambil berat tentang anak-anak mereka. Kedua, masyarakat yang kurang kesedaran akan memberi kata kesat semasa perlawanan bola sepak. Kita dapat lihat beberapa perlawanan sebelum ini, pasukan bola sepak Malaysia telah menghalangi berbagai cabaran dan telah kalah dalam 2 ke 3 perlawanan. Semasa kekalahan itu, banyak masyarakat yang telah memberi kata kesat kepada pemain. Mereka telah mencaci dan memberi kurang support kepada pemain tersebut. Ini sedikit sebanyak telah memberikan motivasi yang kurang kepada pemain untuk melakukan usahanya di dalam setiap perlawanan seterusnya. Lagi sekali, kurang kesedaran disebabkan kurangnya majlis ataupun kempen yang memupuk kesepaduan nasional di dalam Malaysia. Ia jelas terlihat apabila beberapa abad ini kurangnya majlis ataupun kempen yang dapat memupuk kesepaduan nasional. Pihak kerajaan boleh membuat majlis ataupun kempen ini untuk menarik berbagai lapisan masyarakat untuk memupuk kesepaduan nasional ini. Mereka boleh membuat seperti majlis kesepaduan nasional pada hari kebangsaan yang dapat memupuk semangat persatuan dalam diri masyarakat ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Kemudian faktor-faktor ini akan disambung oleh rakan saya iaitu Mio Faris Mio Salim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Faris bin Mio Salim. Nombor metrik 2021847976. Saya daripada kelas RAT 110-2B. Dalam topik ini, saya membuat faktor yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan nasional. Faktor yang saya buat ialah agama dan kebudayaan. Faktor yang kedua ialah fahaman politik. Faktor agama dan kebudayaan ialah isu hiasan tanlung di sesebuah sekolah. Dalam isu ini dapat dilihat bahawa ia telah menaikkan kemarahan orang Melayu apabila penggunaan hiasan yang berteraskan Islam tidak diterima dan ditolak keras oleh kaum lain, contohnya China, India dan lain-lain. Hal ini telah menyebabkan orang Melayu marah akan hal tersebut. Isu yang kedua pula dalam agama dan kebudayaan. Isu yang kedua ialah isu Jawi. Dalam isu Jawi ini pula kita dapat lihat bahawa telah adanya pembatahan dan penolakan tulisan Jawi di sekolah-sekolah vernakular. Hal ini menyebabkan segelintir orang tidak berpuas hati akan hal tersebut dan dapat dilihat berlakunya penganjuran kempen oleh orang-orang Islam untuk membantah aktiviti pembatalan tulisan Jawi ini. Faktor kedua ialah fahaman politik. Dalam fahaman politik ini terdapat dua isu, ialah isu pilihan raya dan isu perbezaan politik. Untuk isu pilihan raya ialah dalam pilihan raya pula kita dapat lihat berlakunya kempen politik yang mempunyai unsur-unsur negatif seperti perhinaan antara kaum, perhinaan agama dan manifesto yang dapat menjatuhkan negara, yang menjanjikan perkara-perkara yang tidak dapat ditunaikan agar mendapat sokongan yang tinggi oleh. Isu yang kedua dalam fahaman politik ialah perbezaan politik. Perbezaan politik juga menjadi faktor utama yang menghalang Malaysia menuju kesepaduan. Hal ini kerana akan berlakunya perbalahan antara parti-parti politik lain yang terhasilnya resis antara kaum lain. Contohnya seperti kaum Melayu, Cina dan India yang resis antara satu sama lain,
kemungkinan akan menyebabkan pergaduhan antara parti-parti politik berlaku. Assalamualaikum, nama saya Azaim Amir bin Muhammad Fuad. Saya daripada kumpulan RET 1102B. Nombor matrik saya 2021876908. Dan hari ini video saya tentang perbincangan kurang kesedaran di antara remaja dan juga kurang kesedaran tentang faham politik. Tentang masalah kurang kesedaran di antara kalangan anak muda kita, mengikut peredaran masa, anak muda semakin hari seringkali dibicarakan disebabkan oleh kesedaran mereka tentang perpaduan di antara kalangan masyarakat. Perkara seperti ini haruslah kita ambil peduli, sebab anak muda merupakan masa depan untuk negara kita. Jika anak muda tidak mempunyai nilai-nilai murni dalam hati mereka, maka negara kita dalam keadaan bahaya, kerana tiada yang mampu memimpin negara kita untuk terus maju di masa hadapan. Sebabkan itu, kesedaran dan semangat patriotisme mesti dipupuk seawal di bangku sekolah lagi. Disebabkan itu, pihak pendidikan perlulah mengambil langkah untuk memberi kesedaran kepada mereka. Disebabkan itu, melalui pendidikan, sistem pendidikan perlu disesuaikan dan juga menerapkan semangat rasa bangga dan kepunyaan bangsa. Disebabkan di sekolah majoritinya telah mempunyai subjek civic dan kewarganegaraan. Namun, disebabkan subjek ini dipandang remeh dan juga tidak diambil berat, disebabkan terdapat lagi banyak subjek yang lebih penting atau subjek yang utama. Disebabkan itu, kadang-kala waktu civic dan juga kewarganegaraan diganti dengan subjek lain yang lebih penting dan menyebabkan anak muda kurang pendedahan tentang pentingnya perpaduan di dalam negara. Disebabkan itu, haruslah kita mengambil langkah dengan cara menambah waktu civic dan kewarganegaraan ataupun mengelakkan daripada waktu civic itu diambil untuk kita mengajar subjek utama lain. Disebabkan itu, jika perkara ini diambil berat ataupun dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita, pasti anak muda kita akan sedar bahawa pentingnya semangat perpaduan dan juga semangat patriotisme dalam diri mereka untuk memimpin negara di masa hadapan. Disebabkan oleh hal itu, anak muda kita akan merasakan bahawa semangat itu penting dan mereka akan memimpin negara di masa hadapan, dan mereka tidak akan merasakan perkara itu mudah dalam diri mereka. Antara peranan yang boleh diambil oleh pihak sekolah seperti mengadakan sambutan ataupun menunjukkan sifat-sifat kewarganegaraan kepada mereka melalui aktiviti di sekolah ataupun melalui mata pelajaran civic tersebut. Di samping pihak pendidikan memainkan peranan yang penting dalam memberikan kesedaran kepada anak muda, ibu bapa juga haruslah tidak melepaskan tanggungjawab mereka kepada pihak pendidikan semata-mata. Ibu bapa juga boleh memberikan kesedaran dan juga menunjukkan semangat perpaduan nasional kepada anak-anak mereka agar mereka sedar bahawa perpaduan itu merupakan perkara penting dalam hidup kita. Ibu bapa boleh memulakan langkah mereka dengan menunjukkan kepada anak-anak mereka bahawa bangsa atau kaum bukanlah satu titik tanda untuk menentukan siapa yang patut kita hormati ataupun menjaga adab. Ada segelintir remaja yang mempunyai rasa anti antara kaum oleh kerana ibu bapa yang sering mengaitkan isu perkauman apabila sesuatu masalah seperti pemandu tidak berhemah di jalan berlaku ketika mereka bersama. Sebaliknya, ibu bapa boleh bercakap tentang isu tersebut tanpa mengaitkan unsur perkauman. Dari segi agama juga, sebarang perbezaan darjat adalah tidak digalakkan atau tidak boleh kerana perkara ini hanya memburukkan keadaan dan tidak menjamin keamanan antara kaum. Perbezaan antara agama juga tidak boleh dilakukan di hadapan remaja kerana perkara ini dibantah dalam agama dan mampu memusnahkan sesebuah negara. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka untuk menyaksikan sambutan hari kemerdekaan contohnya. Ketika ini, ibu bapa mampu menunjukkan semangat perpaduan itu kuat antara kita, dan ketika menyambut hari kemerdekaan ini, ibu bapa juga boleh menunjukkan kepada anak-anak mereka bahawa kemerdekaan ini telah menyatukan semua kaum menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Disebabkan itu, perkara-perkara ini harus diterapkan dalam anak muda kita seawal di bangku sekolah untuk menjamin masa depan kita yang tidak akan mengaitkan isu perkauman dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Nama saya Muhammad Aski Hafizi bin Azmi. Nama student saya ialah 2021605216. Saya dari kelas RAT 1102B dan saya berasal dari Perlis. Hari ini saya ingin bercakap mengenai agama dan kebudayaan. Antara cara untuk mempromosikan agama dan kebudayaan kepada bangsa lain ialah dengan mengadakan rumah terbuka. Definisi bagi rumah terbuka ialah bermaksud sesuatu perayaan agama yang disambut oleh penganut berbagai agama dengan tujuan untuk memupuk persefahaman di antara kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka tidaklah bertujuan untuk mengembangkan agama kepada penganut agama lain dan biasanya rumah terbuka diadakan di padang atau di dalam dewan. Terdapat banyak kebaikan yang boleh diperoleh daripada mengadakan rumah terbuka. Antaranya ialah mengenali budaya yang lain, dapat menjamah pelbagai juadah, dapat merapatkan hubungan silaturahim dan juga dapat menggerakkan perpaduan antara satu sama lain. Seterusnya pula ialah dapat kenalan baru. Antara kesan-kesan yang berlaku apabila mengadakan rumah terbuka ialah dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham, dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni, dapat memahami budaya dan adat resam bangsa yang lain dan dapat mewujudkan persekitaran yang sihat. Kesimpulannya, amalan rumah terbuka ini adalah sesuatu yang unik bagi Malaysia. Hal ini kerana ia telah menyumbang kepada keamanan dan kebaikan dalam negara kita. Rakyat beragama Islam juga dapat menggambarkan persekitaran mengenai ajaran Islam. Natijahnya, mengadakan rumah terbuka dapat memberikan kesan-kesan yang positif demi menjadikan seluruh negara yang harmoni dan bersatu padu. Seterusnya, masalah perbezaan fahaman politik mengikut bangsa dan kaum juga merupakan perkara yang perlu dibanteras dari akar umbi. Hal ini kerana perkara ini telah menjadi seperti duri dalam daging setiap masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan merupakan suatu aset yang tidak ternilai di Malaysia. Persekutuan tanpa perpaduan, kemakmuran seperti pepatah bersatu kita teguh, cara kita roboh tidak dapat dinikmati. Bagi mengelakkan semangat asabiah iaitu semangat kekitaan dari berleluasa, terdapat alternatif yang dapat dilakukan, iaitu dengan melakukan kempen menggunakan media massa. Pada era yang kian mencabar ini, media massa merupakan rangkaian perhubungan yang banyak digunakan oleh pelbagai generasi sama ada yang tua ataupun yang muda. Oleh itu, media massa hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya dengan berkempen untuk mendedahkan keburukan perbezaan fahaman politik mengikut bangsa dan kaum agar dapat diambil iktibar oleh semua pihak. Sebagai contoh, siaran televisyen atau syarikat penyiaran tempatan dapat menyiarkan dokumentari atau wawancara bagi memupuk kesedaran masyarakat mengenai kelemahan perbezaan fahaman politik mengikut kaum. Tentang masalah fahaman politik ini juga adalah masalah yang agak kritikal dalam isu menjamin negara untuk mencapai kesepaduan nasional antara rakyat. Oleh sebab itu, masalah ini perlu diatasi dengan cara mengurangkan perkongsian pendapat atau terlalu obses dengan dunia politik. Sebagai contoh, ketika mana orang-orang tua sedang minum atau berjumpa rakan-rakan mereka di kedai kopi, isu politik ini akan menjadi buah mulut mereka, akan sering digaduh dan akan memulakan pergaduhan antara mereka. Saling bertukar pendapat adalah satu punca yang mampu menimbulkan masalah ketidakpuasan hati kerana sebarang pendapat yang diajukan yang tidak sedap didengar oleh pihak tertentu akan menimbulkan rasa marah dan hilangnya kepercayaan antara manusia. Semakin hari akan timbul rasa ketidakpuasan hati yang menyebabkan mereka bermasam muka. Oleh sebab itu, perkara politik ini seharusnya tidak diambil terlalu serius ataupun terlalu obses, kerana perkara ini seharusnya tidak menjadi isu yang terlalu besar. Walaupun terdapatnya perbezaan penyokongan politik, namun perkara ini tidak seharusnya menjadi titik untuk kita bermula bermusuhan ataupun tidak bercakap di antara orang-orang kita. Dan untuk menjaga keamanan satu komuniti tersebut, seharusnya perkara ini kita elakkan. Oleh sebab itu, masalah fahaman politik ini harus diselesaikan demi menjaga keamanan manusia sejagat dan juga menjaga keamanan di antara seluruh masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali lagi, untuk rumusan, saya ingin menyatakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik dengan pelbagai kaum, agama, budaya, sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Penyerapan dan penghayatan nilai-nilai murni bukan sekadar amalan, malah diamalkan untuk masyarakat Islam
lebih-lebih lagi kaum-kaum yang tidak mempunyai kepercayaan untuk diamalkan di dalam kehidupan mereka seharian. Amalan ini diperlukan untuk memastikan perpaduan semua rakyat Malaysia kekal utuh antara satu sama lain. Dalam aspek ini, muafakat dan bertolak ansur amatlah penting dan amat dititik beratkan bagi mewujudkan persekitaran yang harmoni serta aman. Memandangkan cabaran di atas mempunyai banyak masalah dan juga solusi yang telah kita bincangkan, usaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia adalah tidak mustahil jika semua pihak mengambil peranan masing-masing walaupun ia mempunyai banyak cabaran. Cabaran ini perlu disahut bagi merealisasikan wawasan negara yang maju bukan dari segi pembangunan, malah dari kesefahaman pelbagai kaum dalam negara kita. Perkara yang paling penting ialah setiap rakyat Malaysia tidak sepatutnya mementingkan diri dan mengamalkan nilai-nilai murni dengan cara yang salah. Oleh itu, pihak yang berkenaan ataupun lebih tepat lagi semua pihak termasuklah diri saya sendiri untuk bersama-sama membantu pihak kerajaan yang memainkan peranan yang amat besar agar setiap program, usul dan juga setiap perkara yang dilakukan untuk negara kita mempunyai impak dan memberi manfaat kepada masyarakat dan juga orang ramai bagi generasi akan datang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.